Persoalan berikutnya adalah bagaimana pula bila kita nak teruskan ini, bagaimana pelajar boleh memilih bidang untuk sambung belajar? Walhal keputusan SPM dah keluar dengan result yang ada yang dijangka, ada yang tak dijangka. Dan berpandukan minat kah? Ataupun pilihan ibu bapa kah? Ataupun tengok kawan-kawan lah ambil apa, saya pun nak ambil yang itu juga. Jadi ini soalan dia. Jadi saya rasa orang paling layak untuk saya tanya adalah Dr. Zul Hilmi lah. Silakan Dr. Terima kasih Dr. Izwan, rakan-rakan panel, anak-anak saya semua yang sebaya dengan anak saya pun ambil SPM tahun ni, tahun lepas, sekarang tengah pilih universiti, dan ibu bapa sekalian yang menonton live ini. Okey, saya nak jawab soalan tadi tu berdasarkan saya punya pengalaman pertama saya masa saya memilih untuk masuk ke UTM. Okey. Sejak dari kecil, daripada bangku sekolah rendah, sekolah menengah, cita-cita saya nak jadi doktor. Doktor by profession. Bukan doktor yang macam hari ni, doktor falsafah, doktor by profession. Yang rawat orang sakit itulah. Okey. So, itu menyebabkan subjek-subjek yang saya ambil dekat sekolah, saya skor biologi dan sebagainya, sebab saya minat, dan saya punya expectation masa tu saya akan jadi seorang doktor lah. Okay. Tetapi selepas result SPM keluar untuk pilih universiti mana, bidang mana, saya tengok kawan-kawan saya ramai pergi ambil bidang elektrik di UTM Skudai pada masa itu. Jadi pada masa tersebut, saya punya decision tak berapa firm lah. So saya tengok, ramai kawan ni pergi UTM. Jadi saya pun ikutlah sama pergi UTM. So ambillah bidang electrical engineering. Okay. Bila start belajar, oleh kerana bidang ni rasa macam bidang yang baru kita jumpa, baru kita ambil tahu. Dia rasa macam tak seronok. Dia rasa macam tak minat nak ambil tahu. Dia rasa macam tak happy. Okay? Itu menyebabkan saya punya result pada first semester memang down, memang teruk. Okay? Tapi dah pilih, tak boleh nak berhenti, nak tukar pun rasa macam dah membazir, so saya teruskan. Saya teruskan sehingga akhirnya alhamdulillah dengan usaha bantuan kawan-kawan semua, bantuan pensyarah dan sebagainya, alhamdulillah dapatlah grade. Grade tu pun grade kira macam biasa-biasalah, tak adalah cemerlang sangat. Dapatlah grade kelas kedua rendah. Okeylah grade, dan dapat kerja. Dapat kerja pula, first kerja dekat kilang elektronik sebagai instrument engineer. Okey. Buat kerja instrument engineer ni memang saya tak pernah bayangkan, dan sama macam tadi juga, saya tak rasa feel dia tak ada. Feel nak buat kerja tu tak ada. Tak kena dengan minat. Okay? That's why bila JPA hantar offer untuk masuk kerja government, saya rasa ni peluang nak tukar kerja. So saya ambil, then start situlah saya mula kerja dengan government sebagai jawatannya pegawai latihan vocational. Pegawai latihan vocational. Pada masa tersebut gaji dia beza RM600. Saya kerja dekat Kota Baru di kilang Romuako RM2,030. Masuk government RM1,469 berapa sen tak ingat. Okey, beza dalam 600 lah. So tak apalah. Itu dia punya dah jadi sejarah. Okey. Saya nak kaitkan dengan macam mana kita nak buat pemilihan. Macam mana apa faktor-faktor yang menunjukkan kita boleh membuat pemilihan yang tepat supaya pemilihan kita tu kena dengan apa yang kita nak. Okey. Seperti biasa, semua orang akan mengalami perkara ni. Dia confused, dia ada satu stage bila dia akan confused untuk membuat pilihan. Tapi decision tu kena buat juga. Sama macam sekarang ni, ada anak kita nak masuk universiti, nak buat pilihan, tak tahu nak pilih yang mana. Okay? So itu benda yang normal. So macam mana kita nak pilih? Okay. Kalau mengikut kajian, kalau mengikut scholar-scholar yang kita baca, ramai yang katakan bahawa minat menjadi satu benda yang paling penting untuk kita consider dalam memilih
kos, memilih bidang, memilih kerja dan sebagainya. Minat adalah benda yang utama. Tetapi bila kita lihat minat ini secara bersendirian, dia sebenarnya perlu disupport oleh faktor-faktor lain. Ya, dia perlu disupport oleh motivation, dia perlu disupport oleh pengetahuan, pandangan keluarga dan sebagainya. Dia tak boleh stand alone, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi benda ni perlu diblendkan, perlu digabungkan bersekali untuk kita decide sesuatu keputusan kita. Okey, macam mana cara dia? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh, mula-mula kita kena aim. Kita mesti aim 3 tahun hingga 5 tahun sekarang ni, daripada sekarang, apa kita akan jadi. Semua anak-anak sekarang ni, kalau nak pilih 5 tahun lagi, imagine. Nak jadi apa? Nak bekerja sendiri ke? Nak bekerja makan gaji ke? Ataupun family ada bisnes, adakah meneruskan bisnes family ke? Dan sebagainya. Okay? Aim kena ada. Yang kedua, baru tengok minat bidang apa. Okay? Katakan family buat bisnes perniagaan. So kebetulan minat accounting. So mungkin boleh consider accounting sebagai salah satu pilihan untuk meneruskan pembelajaran. Dan benda tu akan bawa kepada aim kita tadilah. So tu yang kedua, kita kena tahu minat kita nak pilih apa. So minat ni sebenarnya dia tak stable, tapi pada umur, mengikut teorinya, pada umur 17 tahun hingga 21 tahun minat tu akan stable. Kalau minat sebelum tu dia tak akan stable, dia boleh berubah sebab dia akan berubah dengan knowledge yang seorang tu dapat dan sebagainya lah. Okey. Kemudian lepas kita dah tentukan minat kita dan dapatkan pandangan daripada bapa, kalau kita minat nak jadi accountant, then tanya pendapat ibu bapa kita, ataupun kita boleh berbual-bual dengan practitioner ataupun siapa yang jadi accountant. Kita tanya dia kerja macam mana, gaji macam mana. So keadaan, environment kerja tu pun kita kena tahu. Kenapa kita nak bantu keputusan kita tadilah. At least knowledge tu dapat support kita punya minat. Okay? Dan selain daripada tu kita boleh tengoklah YouTube, baca buku dan sebagainya lah. Dan kemudian kena tengok juga kebolehan kita. Kadang-kadang minat tak boleh jadi juga kalau kita tak boleh. Macam saya nak jadi ahli gusti tapi badan kecil. Jadi tak boleh. Kena tengok juga kebolehan kita macam mana, boleh tak boleh. Dan seterusnya kita kena tengok personality kita. Kalau ikut scholar, kalau ikut orang yang buat kajian ni, kita dilahirkan ni ada 6 personality. Dia panggil RISEC, ada realistic, ada social dan sebagainya. So cikgu-cikgu counselling boleh tolong ni. Ada instrumen ataupun ada benda yang kita boleh nilai kita ni personality kita macam mana. Adakah kita seorang yang teknikal, seorang yang social, seorang yang seni. So sini guru counselling boleh tolonglah, banyak instrumen boleh tolong. Dan akhir sekali saya nak sebut ialah nilai. Nilai pun kena consider juga. Contohnya kalau kita tengok kita suka travel ke luar negara contohnya. So mungkin bidang pilot kita boleh pilih sebab kita suka travel, itu adalah value kepada pekerjaan. So itu semua adalah benda-benda yang kita boleh consider lah untuk kita memilih bidang.